disempurnakan oleh Vivo Nex 3. Masa depan tanpa batasan. Beralih ke sidang Dewan Rakyat. Isu mengenai kenaikan kadar caj perundingan pengamal perubatan dan doktor swasta yang dicadangkan berjumlah antara RM30 sehingga RM125. Selain prototipe pengangkutan udara, kereta terbang yang bakal dilancarkan tidak lama lagi. Langsung ke Parlimen, wartawan Salina Zakaria mengikuti sesi berlangsung pagi tadi. Jadi Salina, boleh kongsikan perkembangan setakat ini? Baiklah, terima kasih di Sri Pentas. Seperti anda perhatikan ketika ini, sesi sidang Dewan Rakyat sebenarnya berhenti rehat seketika jam 1.30 dan antara isu yang mendapat kepentingan pagi tadi ialah keputusan sama ada kadar caj perundingan pengamal perubatan dan doktor bagi perkhidmatan di klinik dan juga hospital swasta dinaikkan bakal hidup negara nakol diadakan pada November depan. Dan kata menterinya, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, hasil mesyuarat tersebut juga akan dibentangkan semula kepada Kabinet untuk dimuktamadkan. Memutuskan supaya julat perundingan bagi pengamal perubatan am swasta dicadangkan antara 30 sehingga RM125 dikurangkan sedikit kepada satu julat yang lebih menasabah, dan kesemua ini dimahukan satu kajian impak akan kenaikan ini. Justru yang Tan Sri Yang Di-Pertua, saya sebagai Menteri Kesihatan sangat peka dengan hal ini dan akan terus membentangkan perkara ini di Jemaah Menteri dan dalam Jemaah Menteri sekali lagi setelah satu keputusan dibuat di peringkat nakol. Pada masa ini, caj perundingan yang dikenakan pada kadar RM10 hingga RM35 tidak disemak hampir 12 tahun. Yuran perundingan pengamal perubatan am swasta atau GP melibatkan doktor di klinik dan hospital swasta dikawal di bawah jadual ke-7 belum dipinda sejak diperkenalkan. KKM dalam pada itu perlu melaksanakan satu kajian impak akibat kenaikan caj perundingan itu. Berdasarkan beberapa sesi konsultasi dengan Persatuan Perubatan Malaysia MMA bersama Jabatan Perangkaan Negara DOSM, satu julat caj perundingan yang baru telah dipersetujui. Dan dalam pada itu menjawab mengenai isu sama iaitu mengenai nasib 7,000 doktor yang membuat permohonan terhadap kenaikan caj yang didakwa mereka telah pun dipinggirkan. Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata bahawa permohonan kenaikan caj mereka sebenarnya tidak pernah dipinggirkan, namun perlu dikaji agar kos yang akan dikenakan tidak langsung membebankan rakyat. Bila KKM tersedar yang fee yang baru diluluskan itu digazetkan hanya untuk jadual ke-13 PHFSA dengan izin 1998 Akta 586. Dan adakah dengan membiarkan fee ini selama 27 tahun begini, KKM berlaku adil dan prihatin kepada nasib doktor-doktor perubatan umum yang dikatakan gatekeepers dengan izin kepada perkhidmatan kesihatan negara. Terima kasih. Untuk menjawab itu secara lebih khusus, saya ingat itu tahun 2013 sebelum daripada pentadbiran kita kerajaan baru ini. Adapun bagi saya seterusnya moving forward, saya sangat prihatin tentang perkara ini. Saya tahu ia akan meninggalkan kesan dan impak keuangan kepada rakyat andainya kalau ia tidak dikira dan diambil satu kajian tentang financial impact ataupun kajian impak. Tetapi saya sebagai menteri sangat mahukan pelarasan sebenarnya, bukan juga kenaikan, pelarasan. Ketika 2013 mereka di hospital-hospital swasta mendapat kenaikan, tetapi ketinggalan golongan ataupun 7,000 lebih pengamal swasta, klinik swasta, mereka tidak dapat pelarasan itu. Justru mengimbangi perkara itu, beliau berkata kenaikan juga perlu diberikan kepada 7,000 doktor yang ketinggalan kenaikan yuran perkhidmatan sementara diteliti dengan baik. Ia agar kesan kepada indeks harga pengguna dapat difahami sepenuhnya. Dan baiklah, sebelum Dewan berhenti rehat sebentar tadi, antara isu yang mendapat perhatian ialah apakah kereta prototipe kereta terbang akan dilancarkan pada penghujung November ini. Persoalan itu akan saya jawab pada sesi perbahasan yang sebenarnya akan berlangsung jam 2.30 tengah hari nanti. Dan sekian saja daripada Parlimen, kita kembali kepada anda, Kenti di Sri Pentas.
Baiklah, terima kasih Serina langsung dari Parlimen.